Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kabinet Sabah sudah dirombak, tapi sekarang bakal dirombak sekali lagi. Ada desas-desus berita kabar angin yang menyatakan bahawa Kabinet Negeri Sabah akan dirombak semula. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Bagi yang belum, saya mohon bantuan daripada anda untuk tekanlah butang subscribe, like, share, komen banyak-banyak. Dan sekiranya anda ingin menjadi someone special in this channel, sila tekan butang join kerana bermula minggu depan kita akan cuba untuk menghantar goodies, souvenir, t-shirt, topi, cap daripada Twin TV kepada semua member yang terpilih. Kerana itu tekan butang subscribe, like, share, komen dan join member supaya channel ini besar boleh sampai kepada telinga Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Sabah mungkin rombak kabinet sekali lagi. Kerajaan Sabah dijangka sekali lagi akan melakukan rombakan kabinetnya bagi mengisi jawatan 4 pembantu menteri yang ditinggalkan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Barisan Nasional BN yang telah menyokong Datuk Seri Bung Mokhtar Radin. Ketua Menteri iaitu Datuk Seri Haji G. Noor membayangkan kemungkinan itu ketika ditanya mengenai kedudukan 4 pembantu menteri yang mewakili UMNO BN itu pada hari ini. Katanya, bagi saya ruang untuk fikir bagaimana kita nak takbir negeri dengan baik. Bagi saya, kita perlu lihat dari segala aspek dalam soal seumpama ini. Jadi jangan bimbang. Kita akan ambil tindakan yang sepatutnya. Apa yang penting ialah kepentingan negeri dan rakyat, katanya dalam kenyataan tersebut. Haji G berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Convocation College University Yayasan Sabah UCSF di sini pada hari ini. 4 pembantu menteri terwabit ialah Pembantu Menteri Belia dan Sukan Negeri Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi Tanjung Batu, Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Harun Durabi iaitu daripada Bengkoka, Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Muhammad Hamsan Awang Supian daripada Sungai Sibuga, dan Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Negeri Muhammad Tamin Zainal dari Pantai Manis. Rombakan Kabinet Sabah pada Rabu yang lalu menyaksikan Bung Mokhtar yang juga ADUN lama digugurkan sebagai timbalan Ketua Menteri dan Menteri Kerja Raya yang kemudian diganti oleh ADUN Tanjung Kramat Datuk IR Sahelmi Yahya. Sahelmi adalah antara 5 ADUN UMNO yang tidak bersetuju dengan tindakan UMNO yang menarik sokongan kepada Haji G dan kerajaan negeri pimpinannya. 4 lagi ADUN ialah daripada Sindumin Datuk Dr. Yusuf Yaakob, Datuk Muhammad Arsad Bistari Tempasuk, Datuk James Ratib daripada Sugut dan Datuk Jasni Daya dari Pantai Dalit. Selain Bun Mokhtar, 2 lagi menteri mewakili BN Sabah turut juga digugurkan daripada Kabinet Haji G iaitu daripada ADUN Karambunai Datuk Yaakob Khan iaitu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri, dan ADUN Sukau Datuk Jafri Jarifin iaitu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri Sabah. Portfolio mereka kemudiannya masing-masing diambil alih oleh ADUN dari Membakut yang mewakili Gabungan Rakyat Sabah GRS Datuk Muhammad Arifin Arif, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri, dan Datuk Christina Liu mewakili PH Sabah, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri Sabah. Haji G bagaimanapun enggan untuk mengulas sama ada 5 ADUN UMNO BN yang menyokongnya akan diterima dalam GRS jika dikenakan tindakan oleh UMNO. Ia berikutan pindaan perlembagaan parti itu semalam berhubung
tindakan terhadap pemimpinnya yang menyokong gabungan lain yang tidak disertai oleh UMNO BN. Dalam hal berkaitan, Haji G berkata, perombakan kabinet yang dilakukannya pada Rabu lalu sudah dimaklumkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. PAU UMNO hampir selesai. Banyak kejutan, banyak yang betul-betul tak sangka, betul-betul terkejut dan sebagainya. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada anda semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Bagi yang belum, saya mohon tekan butang subscribe, like, share. Dan bagi anda yang ingin menjadi someone special in this channel, anda boleh tekan butang join member, kerana minggu depan kita akan mulai hubungi member-member yang terpilih dan kita akan hantar souvenir, goodies, topi, t-shirt, keychain dan sebagainya kepada mereka yang bertuah. Kerana itu mohon bantuan anda, tekan butang subscribe, like, share, komen, tekan butang join member. MP Lipis tiba-tiba buat kenyataan. Ahli parlimen bagi Lipis tiba-tiba keluarkan satu berita yang amat mengejutkan 3 juta ahli UMNO. Beliau berkata beliau tak tahu ada dalam senarai 10 MP yang sokong Muhyiddin. Siapakah yang tulis nama dia ini? Siapa yang tolong dia untuk tanda tangan? Siapa yang tolong dia untuk buat surat? Siapa yang buatkan surat akuan bersumpah itu? Ingat, akuan bersumpah bukan main-main. Dia ada tanda tangan dengan sumpah sekali. Kerana itu, perkara itu tak boleh dimain-main. Tapi bagaimana ahli parlimen daripada Lipis ini tersenarai dalam 10 orang itu? Sedangkan beliau berkata, beliau tidak tahu ada dalam senarai 10 MP sokong Muhyiddin itu. Ini satu yang amat mengejutkan. Perlu dijawab oleh mereka yang menyokong Muhyiddin. Bagaimana nama ahli parlimen Lipis Abdul Rahman Muhammad ini berada dalam senarai 10 orang tersebut? Ahli parlimen Lipis iaitu Abdul Rahman Muhammad berkata dia tidak tahu menahu namanya termasuk dalam senarai salah seorang yang menandatangani surat akuan berkanun atau SD bagi menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Beliau menjelaskan keadaan berkenaan. Timbalan Menteri Kerja Raya itu memberi alasan dia tidak begitu mengikuti perkembangan semasa sehingga terlepas maklumat mengenainya. Katanya ada nama saya. Saya tak perasan pula ada nama saya. Saya tak pernah tengok berita, katanya ringkas. Oi, bahaya ni kalau ahli parlimen tak tengok berita. Ini satu perkara yang betul-betul tak logik kalau tak tengok berita. Tapi kalau dia tak tahu nama dia dalam senarai kerana dia tak buat apa-apa akuan SD, itu logik. Tapi kalau tak tengok berita, ini bahaya ni. Ahli parlimen mesti tengok berita. Mana boleh tak tengok berita? Macam mana nak tahu keadaan rakyat? Abdul Rahman ditemui oleh pemberita selepas sesi ucapan dasar Presiden UMNO di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur hari ini. Ahmad Zahid sebelum ini telah mendedahkan nama 10 ahli parlimen Barisan Nasional, termasuklah daripada UMNO, yang dikatakan telah menandatangani SD untuk menyokong agar Muhyiddin Yassin dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10. Pendedahan itu dibuat pengerusi BN yang juga timbalan Perdana Menteri itu ketika berucap pada sesi taklimat khas yang diadakan secara tertutup sempena PAU 2022 pada Rabu yang lalu. Abdul Rahman pada masa yang sama tidak menafikan dia termasuk sebagai salah seorang daripada 10 ahli parlimen berkenaan. Katanya, saya tak nafi, tapi saya tak tahu ada dalam senarai. Kalau ada pun apa masalah soalnya? Oh, rupanya bukan dia kata tak ada, tapi dia tak nafi dan dia tak tahu ada dalam senarai. Malah dia kata kalau ada pun apa masalahnya? Apa masalahnya? Jawablah dengan UMNO. Jawablah dengan kepimpinan UMNO. Jawablah dengan Zahid Hamidi. Ada masalah atau tak ada masalah kalau ada itu, termasuk dalam senarai itu. Sementara itu diminta mengulas mengenai ucapan dasar Presiden yang didakwa berbaur sindiran kepada individu tertentu. Abdul Rahman menafikannya.
Katanya bukan sindiran tuh. Itu maksudnya Presiden nasihati kita dalam UMNO ini agar bersatu kembali. Itu bukan sindiran, tafsiran orang saja sindiran, ujarnya lagi. Oh, jadi rupa-rupanya cerita sebenar beliau tidak menafikan, tapi dia tak tahu ada dalam senarai. Tapi kata dia, kalau ada pun apa masalahnya? Apa masalahnya kalau ada pun? Okey, so denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.